Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pengajian nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari ini kita nak kongsikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Yasin. Yasin yang kita baca biasanya banyak kali, kan? Kadang-kadang kita baca pada malam Jumaat. Surah Yasin merupakan hati Al-Quran, kan? Surah Yasin merupakan hati Al-Quran. Tok-tok guru kita, pendakwah-pendakwah terdahulu daripada kita, kan, membawa surah Yasin. Paling kurang orang Melayu kita boleh baca surah Yasin, paling kurang. Surah itu tak panjang sangat, tak pendek sangat, kan? Hari Jumaat kita sunat juga baca surah Kahfi, kan? Tapi panjang, kan? Dia agak panjang. Surah Yasin ni dia memang sedang elok, tak panjang sangat, tak pendek sangat, dan dia merupakan hati Al-Quran. Jadi pendakwa-pendakwa kita tu waktu datang kemari, paling kurang orang Melayu kita boleh baca surah Yasin, paling kurang. Diwujudkan amalan seminggu sekali pada malam Jumaat, biar orang berkumpul, biar ada aktiviti, kan? Taklah hari ni katakanlah satu orang yang mana dia baca Yasin kat masjid, dia tak buat program di masjid. Anak muda tak pergi masjid, anak muda lepak dekat dataran sana tu, kan? Sebab ada program di dataran sana, program-program lepak dan kawan apa semua. Sebab masjid, bid'ah, tak boleh. Nak buat Yasin tak boleh. Jadi tak ada. Bila tak ada, anak muda tak ada program pergi melepak sana dan sebagainya. So pendakwah dulu nampak benda ni paling kurang dia kumpulkan malam Jumaat. Malam Jumaat menurut hadis Nabi SAW ada waktu mustajab doa. Dalam kitab Lataif Ma'arif ada menyatakan bahawa antara yang banyak waktu mustajab pada hari Jumaat, malam dan siang dia. So ajak baca Yasin, ajak doa ramai-ramai. Kalau kita tengok surah Yasin tu doanya apa? Doa minta supaya Allah lepaskan kita daripada benda-benda buruk, benda-benda kesusahan, benda-benda sedih hati. Mudah-mudahan berbetulan dengan waktu mustajab, terlepas kita daripada benda-benda demikian. Tapi kan ada orang yang mengharamkan apa baca Yasin, bid'ah dan sebagainya. So kalau itu bid'ah, alternatifnya apa? Bagilah alternatif. Kita nak buat gotong royong bersih masjid ke malam Jumaat ke, bagilah alternatif. Bukan biar dia sebagai ustaz, dia tak perlu baca Yasin pada malam Jumaat, tapi dia tu bagus sebab dia dah ustaz yang baru nak start. Macam mana? Baru nak start ni, dia perlukan program tarbiyah. Kadang-kadang setengah kita dengar kan, situ tak boleh, sini bid'ah, sini haram. Dia tak nampak tujuannya apa bagi orang yang baru nak start, kan? Yang ustaz-ustaz tak kisahlah, tapi jangan halang orang lain nak start buat baik benda itu. Okey, balik pada surah Yasin. Surah Yasin ni adalah satu surah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hati Al-Quran. Maksudnya hati ni, apa fungsi hati? Hati ni kan filter pada benda-benda tak baik. Hati kita ni dia filter pada benda-benda tak baik. Orang yang baca Yasin, insya-Allah Yasin itu menjadi filter benda-benda tak baik pada diri dia. Banyak baca Yasin menjadi filter benda-benda tak baik itu, Allah ubah insya-Allah jadi benda baik, kan? Jadi setiap benda ada hati, dan hati Al-Quran adalah surah Yasin. Hati Quran. Baca surah Yasin, ajak anak-anak kita baca, dia jadi filter pada benda-benda tak baik. Okey. Ayat pertama dalam surah Yasin bunyinya Yasin. Okey. Yasin ni sebenarnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat pertama Yasin merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dalam tafsir menyatakan perkataan Yasin bermaksud ya insan, wahai manusia.
Surah Yasin tu, sebab tu antara nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam antaranya adalah Yasin. Sebab surah tu Allah address, Allah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, dengan nama Yasin, ya insan, wahai manusia. Wal Qur'anil Hakim, Quran itu adalah satu yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin, wahai Yasin, wahai Muhammad, wahai insan yang ditujukan oleh Nabi kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka laminal mursalin, engkau daripada salah seorang rasul-rasul yang kami utuskan kepada manusia. Kan? Ala siratim mustaqim, rasul ini berada di jalan yang lurus, ada jalan lurus. Ini Yasin, di antara nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yasin, yaitu ya insan, wahai manusia. Okey. Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan nama Yasin, wahai manusia? Kan Quran itu benar-benar ada hikmah dia. Dia adalah laminal mursalin, kau adalah di kalangan rasul-rasul yang kami utus. Kenapa Allah panggil dengan nama Yasin? Mari kita lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala mengenai perkataan manusia dalam Quran. Manusia dalam Quran ni kita tengok untuk kenal diri kita. Sebab Allah panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama ya insan, wahai manusia ini. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita juga adalah insan. Kan? Ada di sini yang bukan insan? Ada tak? Ada. Para jin. Ustaz nampak ke? Sebab jin ni adalah salah satu makhluk yang diutus juga untuk menyembah Allah. Allah sebutkan dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Kan? Kemudian Allah SWT sebut dalam Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami jadikan manusia dan jin untuk menyembah Allah. Allah kata. Dan satu hari saya tengah ceramah-ceramah sibuk-sibuk, ada orang telefon. Banyak kali. Saya pun angkat telefon. Assalamualaikum. Ustaz, tolong Ustaz. Dia kata, kenapa? Anak saya kena rasuk Ustaz. Anak saya kena rasuk. Dia kata, saya tengah ada ceramah ni. Kalau nak datang pun nantilah malam. Boleh tak telefon ustaz-ustaz lain dulu? Kan? Saya telefon semua ustaz-ustaz sibuk Ustaz. Oh ya ke? Ada tak adalah apa semua. Dah pukul 11 malam lah saya sampai. Sebab saya ada ceramah. Habis pukul 10 nanti saya rushing lah. Saya pun pergi habis ceramah, pergi rumah dia, anak dia kena kerasukan, kan? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita pun ambil air, bacakan dengan beberapa ayat Quran, renjiskan dan bagi minum boleh bercakap. Berbual, rupanya jin tu jin Islam. Jin tu jin Islam. Saya pun dah bila dah tahu jin Islam, saya pun membebel kat dia, mengepek kat dia. Membebel kat dia. Kau ni kan Islam, mana boleh nak kacau saudara-saudara Islam? Hatta orang kafir pun kita tak boleh kacau. Ni saudara Islam. Tengok mak dia susah hati, keluarga susah hati, tak tidur malam. Tak pergi kelas agama ke? Dia kata saya pergi kelas agama. Oh ya ke, kau boleh pergi agama? Kau pergi kelas agama kat mana? Kat sekian. Ya ke kau pergi kelas agama ni? Habis kalau kau pergi kelas agama, kau duduk mana? Ada. Aku duduk belakang-belakang. Jangan duduk belakang-belakang. Jangan duduk belakang-belakang. Okey. Jadi balik pada pengajian kita. So, kita tak tahu, mungkin ada juga ada saudara-saudara kita dari golongan jin yang duduk belajar juga, kan? Jadi ya insan, wahai insan. Kita nak tengok pada hari ini apa kata Al-Quran mengenai diri kita manusia. Kita kenal supaya bila kita kenal, kita tahu diri kita manusia. Manualnya apa? Macam hari ni kita beli kereta, kita kena tahu manual kereta kita. Giarnya macam mana? Sebab kadang-kadang setengah kereta gia undur dengan gia ke depannya lain. Dia punya formasi itu lain. Kan? Ada yang mungkin automatik lain. Kita kena tahu. Macam tu juga diri kita manusia. Kita kena tahu apa kata Al-Quran. Kan?
Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian. Ya insan, Yasin, wahai manusia. Pertama sekali kata Allah Subhanahu wa taala, manusia ini dia perlukan dalam hidup dia cita-cita ataupun harapan dalam hidup dia. Dia perlukan harapan dan cita-cita. Hidup manusia perlukan cita-cita. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, di dalam surah Ma'arij, surah Al-Ma'arij ayat 19 dan ayat 20. Surah Al-Ma'arij ayat 19 ayat 20. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah. Allah SWT sebut dalam Quran, manusia dijadikan ada sifat bertabiat resah gelisah. Sebab itu kita perlukan harapan dan cita-cita dalam hidup kita. Kan? Kenapa hari ini kita boleh tetap berdiri dalam keadaan susah, dalam keadaan diuji dengan berbagai-bagai. Mungkin ada antara ibu-ibu, akak-akak sekalian diuji dengan suami yang berperangai macam-macam. Ustaz, saya ni kahwin 20 tahun, 25 kali suami buat hal. Allah kesiannya kan. Tapi kenapa kita masih boleh berdiri? Sebab kita masih punya harapan lagi. Kita perlukan harapan. Kita perlukan cita-cita. Cita-cita tertinggi adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku datang dari Allah, aku sedang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, suami ada perangai dia, tapi dia ada soalan dia. Dia buat perangai pun dia bukan tenang pun. Kita relax, boleh berfashion, jogging, boleh trim badan, boleh slimming lah apa. Tenang kan, nak balik tak balik aku doakan selamat. Dia tidurlah, relax. Untuk apa nak pening-pening kepala? Untuk apa? Jangan bazirkan setiap saat daripada umur kita. Ada orang kadarin pening, fikir pasal isteri. Perangainya penat, aku nak melayan isteri. Untuk apa penat? Dia ada soalan dia. Kita buat tanggungjawab, kita zikir, cari ketenangan. Jangan bazirkan. Sebab Allah memang sebut diri manusia, diciptakan manusia khuliqa halu'a, bertabiat keluh kesah. Ini diri manusia. Wa idza massahu syarru jazua. Lebih-lebih lagi kalau dia susah. Pening. Dia susah. Ya insan, kata Allah Subhanahu wa taala, panggil Nabi dan panggil kita semua supaya pertama kita kena tahu, aku ni pada keluh kesah rupanya. So tanamkan iman supaya kita lebih tenang. Wujudkan matlamat yang jelas hidup kita. Aku sedang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Berapa lama lagi kita pun tak tahu. Jangan bazirkan setiap saat tu dengan pening-pening kepala. Keluar daripada masjid pada hari ni, buang dekat sini tepi-tepi ni. Buang kat luar lah. Buang kat luar pening-pening kepala tu. Tenang. Setiap kita ada takdir kita sendiri. Jangan pusing. Kita ada takdir kita. Anak kita ada takdir dia. Suami ada takdir dia. Kita minta takdir yang baik untuk kita. Apa nak pening-pening? Kita ada takdir kita. Kan? Semua orang berjalan di atas takdirnya. Kita minta takdir yang baik Allah Subhanahu wa taala. Kan? Caranya minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memegang takdir kita. Tapi kan ustaz, sekarang kerja susah, kena buang kerja dan sebagainya. Ya, selagi mana ada kehidupan, rezeki mesti ada. Kita jangan rusing. Rezeki mesti ada. Kalau sebut dalam dalam Quran kan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak adalah yang melata di muka bumi ini melainkan Allah jamin akan ada rezekinya. Pening kena buang kerja, bos semua kena buang kerja sebagai batu loncatan kepada usaha yang lebih lagi. Baru-baru ni saya dijemput, bukan jemput lah, orang ajak makan, habis ceramah orang ajak makan. Satu orang kan, ada satu stall ikan bakar. Kan, ikan bakar. Masaknya sedap, rasa alhamdulillah. Saya pun lepas makan tu berbual-bual dengan toke dia tu. Saya kata, lama dah? Allah ustaz, baru dalam sebulan lebih lah menaga ikan bakar ni. Tapi sedap lah. Alhamdulillah ustaz. Dulu memang kerja masak ke? Tak ustaz, saya baru kena buang kerja ustaz. Ya ke? Minta maaf saya tanya. Tak ustaz, okey ustaz. Rupa-rupanya saya memang sedih buang kerja. Tapi duduk rumah,
tanya ada jumpa pergi restoran tu, boleh tak nak sewa tapak sikit jual ikan bakar. Hasil ikan bakar ni lagi banyak daripada gaji saya Ustaz hari tu Ustaz. Alhamdulillah. Tengok kadang-kadang kan manusia perlukan harapan dan cita-cita. Sebab kita memang tabiat ada keluh kesah. Kan? So kita ada takdir kita. Jangan rusing. Kehidupan jangan rusing. Jangan biarkan diri kita berada dalam kerusingan. Itu yang pertama. Yang keduanya, manusia ini kena usaha. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Balad ayat yang keempat. Surah Al-Balad ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sebut. Surah Al-Balad ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menjadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan. Kesulitan itu maksudnya apa? Kita perlukan usaha. Apa pun keadaan, bangun berusaha. Jangan duduk rumah bermuram durja. Pening. Jangan. Usaha. Keadaan rumah tangga kita hari ini mungkin tak stabil. Usahalah baiki. Anak kita mungkin usaha. Anak kita mungkin tak dengar cakap usaha baiki. Kan? Kita mungkin tengah menghadapi masa keuangan. Usaha. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, manusia perlu usaha. Dalam usaha Allah sebut dalam Quran, jangan bertangguh. Surah Kahfi Allah sebut kan? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada. Jangan kamu berkata perkara yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buatnya pada hari esok. Surah Kahfi. Buka surah Kahfi. Allah kata, jangan kamu kata benda yang kamu boleh buat pada hari ini, tak apa nanti buat esok lah. Hari ini boleh habiskan hari ini. Sebab esok kita nak usaha yang baru. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Fajr. Al-Fajr ayat 15 dan ayat 16. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberikan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Manusia ada senang dia lupa diri. Allah sayang kat aku. Tapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Dan sebaliknya jika diuji oleh Tuhannya dan disempitkan rezekinya, maka dia berkata Tuhanku telah menghina daku. Dia bukan nak usaha, dia sibuk bermain dengan perasaan. Oh susah, Tuhan tak sayang aku lah apa semua. Yang Tuhan suruh usaha, bangun berusaha. Jangan biarkan diri kita dalam keadaan yang itu. Okey. Yang ketiganya, apa yang ada ataupun perlu kepada manusia. Yang ketiganya, manusia ini perlukan semangat dalam hidup dia. Kalau tidak, dia akan mudah berputus asa. Kan? Maknanya manusia ini perlukan semangat. Semangat boleh datang daripada dalam kita. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, macam mana kita dapat semangat? Kita kena kontrol bahasa dalaman kita. Nak perlukan semangat. Sebab manusia ni dah ada bahasa dalaman. Bahasa dalaman ni banyak mengekangkan kita. Okey. Saya nak ni apa? Tisu kan? Ya ke tisu? Kat belakang nampak tak? Nampak tak ni tisu? Nampak? Siapa tak nampak? Okey. Hari ni saya ambil tisu ni. Siapa di antara kita boleh baling tisu ni sampai ke shilling atas tu? Boleh? Okey. Saya mendengar bahasa dalaman kita. Mana boleh tisu ni mabuz dan mana sampai. Ini bahasa dalaman kita. Kita belum cuba tau. Kita dah kata, tak boleh, mana boleh. Saya tak cakap macam mana cara dia. Kalau caranya saya ikat dengan gelas ni, sampai tak? Atau saya ikat dengan batu, sampai tak? Sampai kan? Tapi bahasa dalaman kita apa? Mana boleh. Itu bahasa dalaman kita.
Kuasai bahasa dalaman untuk kuasai semangat diri kita. Kan? Jangan belum-belum tak bolehlah, mana bolehlah, apalah, suami ni jahatlah, apalah. Sebab bahasa dalaman kita kata begitu. Alah, isteri ni pening lah, orang perempuan ni mening kepala. Bahasa dalaman kita kata begitu. Anak ni nakal betul lah. Bahasa dalaman kita berkata begitu. Sebab tu kita tak ada semangat. Kuasai bahasa dalaman. Yang keduanya, kuasai ataupun berkawanlah dikeliling dengan orang-orang yang bagus bahasa dia. Jangan sampai kita berkawan orang yang lemah semangat. Kawan, sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia menyatakan bahawa orang akan terpengaruh dengan akhlak kawan-kawan dia. Kan? Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang akan terpengaruh dengan akhlak orang sekeliling dia. Kalau orang sekeliling dia jadi orang yang lemah semangat, dia akan menjadi orang yang lemah semangat. Kawan dengan orang yang kuat semangat. Kan? Sebab manusia perlukan semangat. Kalau tidak, dia akan putus asa. Apa kata Al-Quran? Kita lihat dalam surah Fussilat ayat yang ke-49. Surah Fussilat ayat ke-49. Surah Fussilat ayat ke-49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yas'amul insanu min du'ail khair wa in massahu syarru fayausun qanut. Manusia tidak jemu-jemu memohon kebaikan, dan kalau ia ditimpa kesusahan, maka menjadilah ia orang yang sangat berputus asa, lagi sangat nyata kesan putus harapnya. Ini manusia. Allah sebut manusia tu dia selalu minta kebaikan, tapi kalau tak dapat, dia fayausun qanut, putus asa, lagi nampak nyata kesan putus asa tu. Sebab semangat tak ada. Kena kuasai bahasa dalaman dan juga orang-orang di sekeliling kita. Jaga bahasa yang masuk dalam telinga kita. Kan? Jaga. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, otak kita daripada sudut penerimaan ni bahasa langsungnya, minta maaf kalau agak lebih betul terang. Otak kita dari sudut penerimaan dia lebih bodoh daripada perut tau. Lebih bodoh daripada perut. Perut kalau terima benda buruk, dia usaha keluarkan. Cerit-berit, muntah. Otak kita dengar benda tak baik, lama-lama lekat. Lama-lama boleh lekat dari sudut penerimaan. Jaga bahasa dalaman, jaga bahasa-bahasa orang di sekeliling kita. Kalau orang tu cakap kau memang tak boleh, kau tak boleh harap, kau memang teruk, kau memang tak guna, kita akan jadi betul benda yang masuk. Kalau ada orang sebut macam tu pun, bina balik bahasa dalaman. Tak, kau salah dan aku akan buktikan aku berguna. Kita kuasai bahasa dalaman. Kemudian yang keempat, wahai manusia, ya insan, wahai manusia, Yasin. Yang keempatnya apa kata Allah Subhanahu wa taala mengenai manusia? Yang keempatnya, manusia ini kalau dia berjaya, kadang-kadang dia lalai. Oh, ni dah berjaya pula. 3 tadi untuk bina, 3 tadi untuk membina, 2 lagi ni apabila dah berjaya. Kalau manusia dah berjaya, kadang-kadang dia lalai. Sebab itu dia perlukan peringatan. Dia perlu dipesan-pesankan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ayat yang ke-5. Surah Al-Qiyamah ayat ke-5, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat yang berterus-terusan. Dia perlukan peringatan. Dia kena ingat, kena bagi peringatan. Anak kita masuk universiti, walaupun dia dah pandai, tetap kena ingatkan. Jangan kita rasa dah masuk universiti lebih pandai daripada mak. Tak, ada kadang-kadang dia perlu diingatkan. Anak kita hantar sekolah tahfiz, sembayang dia kena ingatkan juga. Sebab manusia tu dia kadang-kadang lalai. Dia kan sekolah tahfiz ustaz, tapi sembayang ni saya kena kejut. Memang manusia perlukan peringatan. Kita juga perlukan peringatan. Alhamdulillah, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kita duduk dalam majlis ilmu begini. Terus kekalkan duduk majlis ilmu. Kadang-kadang apa yang suami kita sebut sama je macam apa yang ustaz sebut. Tapi apa yang suami sebut, abang ni pandai pula.
Kalau ustaz sebut, oh ya ke? Macam tu ke? Pada sama je. Apa yang suami kita sebut dengan apa yang ustaz kita sebut. Sama je kadang. Jadi kena ingat. Dan yang terakhir, yang kelima, dah berjaya. Manusia perlukan undang-undang dan hukuman untuk mengawal mereka. Kan? Kalau tidak dia akan melampaui batas. Dia perlukan undang-undang dan juga hukuman dalam mengawal. Kalau dia berjaya, kalau tidak dia akan melampaui batas. Dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Alaq ayat yang ke-6. Surah Al-Alaq ayat ke-6 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla innal insana la yatgha. Ingatlah, sesungguhnya manusia ini jenis yang melampaui batas. Manusia ini dia jenis yang melampaui batas. Dia kena ada undang-undang dan juga hukuman yang kena ingatkan dia. Hari ini ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, ada orang yang boleh dinasihatkan dengan perkataan, kan? Oh sabarlah, jangan buat macam ini, kan? Tak baik kat orang. Oh ya, dia boleh terima. Ada orang peringatan tu perlu diberi dengan undang-undang, kan? Sebab tu dalam Islam dah ada undang-undang dia. Mana-mana negara pun tahu benda ini. Dia ada undang-undang dia. Kan? Orang yang melampaui batas, dia kena ditegur dengan undang-undang. Hari ini ada suami yang tak nak bagi nafkah, penat dia beritahu, ditegur dengan undang-undang, baru dia bagi, terpaksa bagi. Sebab apa? Ada manusia ni dia melampaui batas, dia buat tak tahu je. Ni ibu-ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian, ini perbahasan mengenai manusia yang Allah Subhanahu wa taala panggil. Antara nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahai manusia, kan? Nak lebih horor lagi bunyi dia, wahai manusia. Bagus, alamak. Wahai manusia. Baru kita kasih alamak, takut. Tapi ya insan, Yasin, kan? Nabi dipanggil dengan nama Yasin, wa insan. Ini 5. Kalau kau lemah semangat, 3 yang awal buat bekalanmu. Dah berjaya, 2 yang akhir bekalanmu, supaya kamu berada dalam keadaan yang wasatiyah, tengah-tengah. Taklah terlalu rendah diri pada unsur keduniaan, taklah terlalu mendongak ke langit hingga sombong dan takabur. Dari imbangan dia. Lemah semangat, ada cara dia. Terlalu hebat pun kena tundukkan juga supaya tawaduk, supaya kita ni berada dalam keadaan yang sentiasa, mana pertengahan menghormati orang lain, dan diperingatkan begitu. Oh, inilah manusia. Barulah disebut Quran wal Quranil Hakim, pegang pada Al-Quran. Innaka laminal mursalin, kau Muhammad sebahagian daripada rasul-rasul yang kami utuskan. Sekian saja yang boleh kita kongsikan bersama mengenai nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yasin. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sekian aqulu qauli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.